Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ke mana-mana. Sebentar lagi kita akan belajar mengaji Al-Quran bersama-sama. Bersama saya Ustaz Izwan Ahmad, Guru Al-Quran anda hari ini. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Hari ini sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat saya bertemu dengan sahabat-sahabat pencinta Al-Quran semua di luar sana bagi kita meneruskan pengajian kita daripada bacaan surah An-Naml ayat 23 hingga 35. Jadi yang nak buka Al-Quran, cepat-cepat ambil Al-Quran dan buka ke halaman 379. Dan yang mana tak ada Al-Quran, cinta mat karo. Bahasa Urdu kata, jangan bimbang. Sekejap lagi kami bawakan ayat-ayatnya kepada anda. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, diharapkan semuanya sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita mulakan pengajian ini, saya nak mengajak yang ada kawan-kawan, teman-teman, jom tekan button share. Kita kongsikan dahulu pelajaran ini, insya-Allah semoga lebih ramai yang akan mendapat manfaatnya. Dan yang kedua, sekejap lagi ada poin-poin yang penting yang saya sampaikan. Jangan lupa tolong tulis di ruangan komen. Dan sebelum kita mulakan, belanjalah thumbs up dan juga heart. Okey. Dah bersedia semua? Kalau dah bersedia, bagi memberkati majlis, saya nak mengajak semua yang ada. Sama-sama kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, dah bersedia ke belum? Dah bersedia ke belum? Kita tengok kawan-kawan kita yang ada ni. Semua baik, line sangkut-sangkut dari tadi. Ada yang kata, macam mana kawan-kawan yang lain? Diharapkan semuanya okey ya. Semuanya okey diharapkan. InsyaAllah. Juga seperti mana Puan Nurlila Ishak kata, kita sama-sama insyaAllah hadiahkan, niatkan dalam hati supaya jika Allah terima ibadah bacaan ayat suci Al-Quran kita hari ini, semoga Allah sampaikan jua kepada kedua bapa kita, guru-guru kita, ahli keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Baik tuan-tuan dan puan-puan, tanpa melengahkan lagi masa, insya-Allah kita terus masuk kepada ayat yang pertama hari ini, ayat yang ke-23. Tapi sebelum itu, kita lihat dahulu bacaan isti'azahnya. Pastikan kita mohon perlindungan dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam. Lafaznya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Perhatikan perbezaan di antara hamzah dan ain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Baik, kita masuk pada ayat yang pertama hari ini. Ini sambungan semalam kita baca tentang cerita Nabi Sulaiman yang merasakan, pertama sebelum itu ada kisah dia mendengar perbicaraan semut dengan koloni dia. Takutnya Nabi Sulaiman dan tentera terpijak mereka. Jadi dia pun tertawalah, itu antara nikmat yang Allah berikan kepada dia. Kemudian dia perasan dalam perjalanan dia itu ada salah satu anggota tentera dia yang hilang, iaitu seekor burung hudhud. Dia pun tanyakanlah ke mana perginya burung hudhud ini. Kemudian burung hudhud itu datang dan membawakan satu kabar, satu berita kepada dia. Sambungannya ialah ayat hari ini. Inni wajibul gunnah di sini. Jangan baca inni, itu tak sempurna. Mestilah dua harakat, baru ni dua harakat. Wajadtum di sini jangan dibacakan dengan lantunan. Jim baris atas ni terus di atas ta. Wajadtum ra'atan. Di sini ikhfa hakiki, samarkan dua harakat. Asalnya tan, ta tanwin di atas bunyi tan, tapi bila datang ta jadi hukum ikhfa hakiki kena samar dua harakat. Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum idhar syafawi, hum bukan hum tapi hum, ha bari dhammah bunyi hu. Jangan panjang di sini, idhar syafawi terus masuk. Wa utiyat dua harakat. Wa utiyat min ikhfa kiki sekali lagi di sini dua harakat. Min kulli syai'in. Di sini masuk berserta dengung. Asalnya syai'in jadi kulli syai'in. Dua harakat sempurna barulah walaha dua harakat. Arsyun azim. Di sini izhar halqi. Tanwin yang ditulis macam 69 bertemu ain. Jelaskan saja, jangan dipanjangkan. Berbeza dengan tanwin ini. Tanwin yang macam 99 ini jadi hukum idgham bi gunnah kerana tanwin bertemu waw. Sebab itu cara tulisannya berbeza. Sedangkan kedua-dua ini adalah baris dua di depan, dhammatain. Boleh insya-Allah Kita dengarkan bersama-sama. Tarik nafas. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Okey, so far macam mana? Boleh ikut? Boleh faham? Diharapkan kita lihat sikit komen daripada tuan-tuan dan puan-puan macam mana. Baik, terima kasih semua yang tolong tulis poin-poin yang penting. Nurlida kita ada Syarifah tolong tulis, Mariam tolong tulis Azian Darus juga, Zaitun Zainal, terima kasih kepada semua yang tolong tulis. Kawan-kawan, sahabat-sahabat, jangan terkecil hati, jangan terasa hati kalau saya tak sempat baca komen anda kerana fokus saya untuk memastikan anda boleh baca dengan baik pada ayat-ayat yang kita bawakan sekarang ini. Kita nak teruskan ayat yang kedua, tapi sebelum itu jika anda merasakan perkongsian ini bermanfaat, bantu saya untuk tekan button share. Kita tekan button share dahulu insya-Allah dan jangan lupa berikan thumbs up Kita lihat ayat yang seterusnya. Wajadtuha. Di sini sama macam tadi, jim baris atas terus di atas ta, bukan di atas dal. Jangan baca wajad tapi wajadtuha. Wajadtuha wa qaumaha yasjudu. Ini dia khabar yang disampaikan. Khabar yang disampaikan oleh burung hudhud tu, dia kata dia sewaktu dalam perjalanan tu dia jumpa satu kaum yasjuduna lisyams. Mereka ni menyembah syams ini matahari. Mereka menyembah matahari iaitu kaum inilah yang dipimpin oleh puteri Sabah sendiri Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyams. Lam baris kasrah terus di atas shin. Lisyamsi min
Shin bila duduk dengan sin dekat-dekat, kadang orang terkeliru. Ada baca lisyamsi pun ada, lisamsi pun ada. Sepatutnya lisyamsi. Shin dengan sin. Bezakan. Kalau ada yang masih keliru, berikan perhatian. Lisyamsi mi. Ikhfa di sini 2 harakat. Bukan min, tapi min dunillah. Lafz jalalah dibaca nipis 2 harakat. Yasjuduna lisyamsi min dunillahi wa zayyana lahumus syaitan. Kalau waqaf di sini nun ni jadi tanda mati. Wa ya bersabdu. Wa zayyana lahumus syaitan. Kalau waqaf, kalau wasal nun itu beri dhammah. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. Idhar syafawi. Sempurna saja hum. أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ. Juga di sini idhar syafawi sempurnakan. Terus masuk. Anis sabi. Nun bari kasrah terus di atas sin di sini. Alif lam syamsiah. Lam tidak dibunyikan. Jangan baca anil sabi. Tapi yang betulnya Anis sabili fahum la yahtadun. Dan diakhiri dengan ma'aril lisukun. Sekurang-kurang 2, 4 atau 6 harakat. Jangan kurang. Jangan baca yahtadun. Itu tak sempurna. Mestilah fahum la yahtadun. Baru berhenti. Okey, tarik nafas. Kita bacakan ayat ini bersama-sama. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. Kemudian barulah masuk ayat yang seterusnya. Baik. Setakat ini macam mana penerimaan daripada tuan-tuan dan puan-puan, boleh faham, boleh ikut dengan baik? Kalau begitu, jangan lupa berikan komen anda di ruangan bawah. Dan jangan lupa untuk menekan button share sekiranya anda merasakan perkongsian ini bermanfaat. InsyaAllah lah ya tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kalau tak ada orang share pun, saya akan teruskan juga. Share ini bukannya wajib. Tapi tuan-tuan kena ingat, bila kita tekan button share ini, iaitu kita melakukan dakwah. Kita menyeru orang untuk belajar mengaji Al-Quran. Ini satu ibadah. Semoga kita dapat pahala yang berpanjangan. Walaupun nanti kita dah meninggal dunia, kalau adalah orang yang dapat belajar daripada hasil share yang kita tekan itu, insyaAllah, kita juga akan tumpang mendapat pahala. Walaupun amalan itu sudah terputus dengan kita. Kita dah meninggal dunia. Tetapi ilmu yang kita share di waktu hidup kita itu memberi manfaat kepada orang lain. Baik, kita nak teruskan ayat yang seterusnya, yang ke-25. Allah lam bersabdu. Allah yasjudu lillahi alladhi di ujung lidah. Dua harakat ya. Allah yasjudu lillah. Lafz jalalah di sini dibaca nipis. Lillah bukan lillah itu Di sini dibaca nipis. Lillahilladzi kha di hujung kerongkong makhrajnya ra bila baris kasrah dibaca nipis. Bukan ri. Kalau kita baca yukhriju itu jadi tebal. Salah. Yang betulnya yukhrijul khab. Yukhrijul jim bari dhammah di atas lam yang bertanda mati. Khab ada lantunan di sini. Khawqala sughra. Yukhrijul khab'a fis samawa. Fa bari kasrah terus ni ada sin. Ni alif lam syamsiah sekali lagi. Fis samawati wal ardi wa ra di sini dibacakan tebal. Ra itu tanda mati, sebelumnya datang hamzah berbaris fathah dibaca tebal. Wal
Jangan baca wal ar, tetapi ar. Wal ardi wa ya'lamu ma. Dua harakat. Ma, bukan ma, jangan nganga luas. Nanti lalat terbang masuk mulut. Wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Kemudian baru berhenti. Boleh insya-Allah ya, tarik nafas dan baca sama-sama. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. Boleh insya-Allah ya. Kita baca rendah-rendah lah, santai-santai. Kalau nanti teman-teman tak dapat ikut. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. Itu tak susah sangat. Boleh insya-Allah ya. Tuan-tuan dan puan-puan, diharapkan perkongsian ini sesuatu yang bermanfaat. Hidup kita jadilah insan yang bermanfaat ya kepada orang lain dan jangan menyusahkan orang lain. Yang belum lagi ambil vaksin, jangan lupa daftar ambil vaksin sebagai perlindungan ya. Tapi tidak semestinya benda itu menjamin, tetapi sekurang-kurangnya kita menyediakan perlindungan. Dia macam kita pakai payung lah waktu hujan. Kalau pakai payung pun tak semestinya tak kena hujan, kadang ada juga tempias-tempiasnya. Tapi sekurang-kurangnya tidaklah basah kuyup. Basah kuyup. Faham tak basah kuyup? Itu bahasa kampung lah tuan-tuan dan puan-puan. Baik, kita sambung ayat seterusnya. Ayat yang ke-26. Hamzah wasal. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim. Jadi di sini kita jumpa tanda macam kubah ini menundakan di sini adalah ayat sajadah. Ayat sajadah ini bererti adalah satu tuntutan untuk kita turun sujud. Tapi sebelum itu kita baca dulu. Kita baca dulu sekali lagi. Tarik nafas teman-teman. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim. Kalau dalam solat kita ikut imam lah. Ikut imam. Kalau imam tak sujud, jangan pula kita sujud. Kalau imam sujud, kita sujud ya. Kalau imam tak sujud, jangan sujud. Kalau kita baca sendiri, itu lain cerita, ikut kita lah ya. Ikut kita. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza qara'a ibnul Adam as-sajadah, fasajada i'tazala asy-syaitanu yabki, yaqulu ya wailahu umira bis-sujud fasajada, falahul jannah. Wa umirtu bis-sujud fa'asaitu faliyan nar." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang maksudnya apabila anak Adam, yakni manusia, yakni kita lah, membaca ayat sajadah sampai pada ayat yang macam tadi itu, lalu ia pun sujud, maka tersingkirlah syaitan sambil berkata, celakalah aku. Ia diperintahkan sujud, lalu ia pun sujud, maka baginya syurga. Sedangkan aku, syaitan kata, diperintahkan sujud tetapi aku menolaknya, maka bagiku neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi teman-teman dirahmati Allah, adalah lebih baik untuk kita turun sujud pada waktu tersebut. Baik, apa yang perlu kita bacakan dalam waktu sujud tersebut? Ini kalau mereka yang belum hafal, boleh screenshot doa ini, doa tasbih dalam sujud sajadah ini. Nanti insya-Allah hafal. Yang mana yang rasa panjang sangat ustaz, nak susah nak hafal, saya nak bagi tahu ada tips dia. Tuan-tuan dan puan-puan bacakan dan hafalkan dalam qit'ah-qit'ah yang pendek. Contohnya sajada, ikut dah kalau boleh ikut baca. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu. Koma di sini. Cuba hafal yang ni dulu. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu. Hafal yang tu dulu. Kalau dah boleh, baru hafal rangkap yang kedua. Wasawwarahu wa syaqqa sam'ahu. Sampai sini. Wasawwarahu wa syaqqa sam'ahu. Koma di sini. Jadi cuba hafal yang rangkap kedua ni pula. Wasawwarahu wa syaqqa sam'ahu. Wasawwarahu wa syaqqa sam'ahu.
Kalau dah boleh, ulang balik daripada awal. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu. Kalau dah boleh, baru masuk yang ketiga. Wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Koma dulu di sini. Hafal dulu rangkap ini. Kalau dah boleh, ulang balik daripada awal. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Kemudian yang terakhir, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Cuba kita baca sama-sama. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang maksudnya, aku bersujud kepada Allah yang menjadikanku, memberikan pendengaranku, penglihatanku dan kekuasaannya lah dan kudratnya, maka maha suci Allah, dialah sebaik-baik pencipta kejadian. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan tak sempat lagi hafal ayat ataupun tasbih tadi, bila dah sampai ayat itu, kalau tak ingat, memadailah dengan membaca tasbih dengan lafaznya yang mungkin ramai yang dah hafal, ataupun yang belum hafal boleh screenshot juga nanti hafal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Boleh insya-Allah sama-sama kita baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah al aliyil azim. Baik, insya-Allah teman-teman. Jadi ini maksud lafaz tasbih yang tadi. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan Allah maha besar dan tiada kekuasaan serta tiada kekuatan melainkan dengan izin Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah sampai kepada ayat yang tadi itu, kita pakat-pakat sujud dan bacalah tasbih sajada wajhil ladzi ila akhir, ataupun sekurang-kurangnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar ila akhir. Boleh macam tu insya-Allah. Jika anda merasakan perkongsian ini bermanfaat, sekali lagi saya nak mengajak teman-teman yang bersama untuk menekan button share insya-Allah ya. Baik, kita teruskan ayat yang seterusnya. Jadi kita dah baca ayat ini. Hari ini kita baca sampai ayat 35 saja ya. Teman-teman yang baru join kita, kita berada pada surah An-Naml ayat yang ke-20. Kita nak masuk ayat yang ke-27. Hari ini kita baca ayat 23 hingga 35 saja pada halaman 379. Kita lihat ayat seterusnya. Qala sana dibacakan dengan samar di sini dua harakat. Sananzuru asadaq. Di sini diberikan lantunan. Khokholah di sini. Asadaqta am kun. Am jangan panjang. Sempurna saja am terus masuk. Kun. Dan di sini ikhfa hakiki. Tamarkan dua harakat. Am kunta minal kadhibin. Jadi bila burung hut-hut ni dia bawa berita kepada Nabi Sulaiman, ada kaum yang dipimpin oleh seorang orang kata apa, queen. Sabak ni mereka ni menyembah matahari. Jadi satu perkara yang sudah tentulah dikategorikan dengan syirik, yang menjadi sesuatu yang sangat-sangat dimurkai oleh Nabi Sulaiman sendirilah ya, kerana dia sebagai seorang rasul mengajak manusia menyembah Allah, Tuhan yang menciptakan matahari, yang menciptakan alam. Jadi dia pun tak terus percaya kepada burung Uhud ni. Dia kata qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Kita tengoklah sama ada hang ni betul ke, bercakap betul ke, ataupun hang just bawa cerita nak lepaskan diri sebab menghilang tadi. Bacanya sekali lagi kita baca insya-Allah, tarik nafas. Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Dan kemudian ayat seterusnya, arahan Nabi Sulaiman supaya membawakan utusan. Dia tulis satu surat supaya burung Uhud ni sampaikan. Kalau betul dia kata bawa pergi benda ni kepada puteri ataupun kita kata queen tersebutlah, Permaisuri tersebut.
Idhab, hamzah wasal. Ini bukan huruf bukan baris fathah tuan-tuan dan puan-puan. Saya berikan tip. Ini sangat penting. Tolong tulis poin ini. Jika tuan-tuan dan puan-puan jumpa hamzah wasal di awal kalimah, di awal ayat. Ini ayat dia. Tolong tulis. Jika berjumpa hamzah wasal di awal kalimah, di awal ayat. Dan huruf yang keduanya bukan huruf lam. Bukan huruf lam. Maka dia ada dua pilihan. Sama ada dibacakan hamzah wasal ni dengan kasrah ataupun dhammah. Dibaca dengan baris bawah ataupun depan sahaja, bukan atas. Jangan baca azhab. So di sini ada dua pilihan, sama ada izhab ataupun uzhab. Yang mana yang betul? Baik, dengarkan betul-betul penerangan selanjutnya. Yang kedua bukan huruf lam, kita lihat huruf yang ketiga. Huruf yang ketiga sini huruf ha. Jadi sekiranya huruf yang ketiga berbaris fathah atau kasrah, saya ulangi, sekiranya huruf ketiga berbaris fathah atau kasrah, maka hamzah wasal dibaca kasrah. Izhab, jangan baca uzhab. Apatah lagi azhab. Yang betulnya ialah izhab. Izhab, ya, di sini zal di hujung lidah. Izhab bi kitabi. Tapi tak ada lantunan di sini, jangan berikan lantunan. Jangan baca hab, tak betul. Izhab bi kitabi hadza. Ha dan za masing-masing dua harakat. Fa'alqih ilaihim. Idzal syafawi jangan panjang, sempurna saja ilaihim terus masuk. Dua harakat di sini wajibul ghunnah. Thumma tawalla anhum. Sekali lagi di sini an idzar halqi, hum idzar syafawi. Ikhfa hakiki dua harakat dengan samar di sini dengan tebal. Fanzur madza yarji'un. Dia kata, bawa pergi surat ini, dia kata tengok, sampaikan nanti apa jawapan mereka, apa jawapan balas mereka. Baik, kita bacakan sama-sama. Idhhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Di sini ra jadi tebal. Yar, jangan baca yar, tetapi madza yarji'un. Boleh insya-Allah ya tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak masuk ayat yang seterusnya. Qalat, ini putri Sabah lah kata ya, dia punya permaisuri dia kata qalat. Qalat ya ayyuhal, ha baris fathah terus naik di atas lam. Ya ayyuhal mala'u dua harakat di sini. Ni panjangkan 4 atau 5 harakat. Ulqiya ilai, ya bersabdu. Ulqiya ilayya kitabun karim. Boleh insya-Allah ya, kita tarik nafas dan baca sama-sama. Qalat ya ayyuhal mala'u ulqiya ilayya kitabun karim. Kemudian sambungan dia kata dia ni menerima satu utusan, satu surat lah dia kata. Innahu, dengungkan di sini dua harakat. Innahu min, ikhfa hakiki di situ. Baik tuan-tuan, izin saya minum air sekejap. Bismillah. Baik. Innahu min, samar dua harakat. Sulaima, bukan Sulaiman. Nun ada baris tersendiri. Innahu min Sulaiman sekali lagi wajibul ghunnah. Nun sabdu ataupun mim sabdu, kedua-duanya dengungkan dua harakat. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Baik,
Kita baca sama-sama. Dia kata surat ini, dia kata innahu min Sulaiman, daripada Nabi Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya kepala surat itu tertulis dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha yang lagi pemurah lagi Maha Penyayangi, ya. Kita baca sama-sama. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alla ta'lu, ain, jelaskan ain di pertengahan kerongkong. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Kita baca sama-sama. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Boleh, insyaAllah kita nak masuk ayat yang ke-32. Diharapkan penyampaian saya ini tidaklah terlalu laju. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan dapat faham, dapat ikut dengan jelas. Sekali lagi, jika anda merasakan perkongsian ini sesuatu yang bermanfaat, jom bantu kami, tolong kami. Buat apa? Tekan button share. Boleh, insyaAllah kita teruskan ayat yang seterusnya. Ayat yang ke-32. Qalat, ada ta di sini bertanda mati, diberikan bunyi hamas, ya, bunyi angin. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni. Dia minta fatwa. Dia minta fatwa daripada siapa? Daripada penasihat dia lah. Daripada penasihat dia. Dia kata lah ni kita nak buat apa ni? Dia kata ni. Tolong bagi tak idea-idea, dia kata. Apa yang perlu kita lakukan. Sebab mereka mengetahui kekuatan yang ada pada Nabi Sulaiman. Kalau dia datang, kalau dia nak hancurkan, sangat-sangat boleh. Sebab Nabi Sulaiman ni dia bukan hanya di bawah kerajaan dia, bukan hanya manusia, tapi jin pun ada di bawah dia. Angin boleh dia arahkan begitu saja. Binatang boleh berbicara dengan dia. Jadi mereka tahu kekuatan Nabi Sulaiman. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu samarkan di sini. Ma kuntu qati'atan. Ta beri kasrah ti, bukan ti, jangan baca ti jadi huruf ta. Qati'atan amran izar halqi. Dua-dua di sini tuan-tuan dan puan-puan perasan tanwinnya selari atas dengan bawah. Beza dengan tanwin ini. Tanwin ini atas ke depan, bawah ke belakang sikit. Beza dengan ini atas dengan bawah sama. So yang atas dengan bawah sama ini dalam Al-Quran dan Islam Usmani. Inilah hukum izhar halqi, jangan panjang. Sempurnakan saja. Qati'atan amran hatta tashhadun. Boleh insyaAllah, tarik nafas, kita baca sama-sama. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Kemudian barulah masuk ayat yang seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan, yang mana yang kurang lancar, mesti diulang ayat Al-Quran ini. Jangan masuk ayat seterusnya, melainkan anda benar-benar mahir menguasai ayat yang anda sedang baca. Sebagai latihan di rumah, sebagai panduan kita ini, saya ulang sekali atau dua kali sahaja, ya. Diharapkan pada anda sendiri. Yang mana yang dah menjadi ahli, boleh buat appointment dengan saya. Kita boleh buat video call, ya. Yang mana yang belum lagi daftar jadi ahli untuk mendapatkan konsultasi, untuk dapatkan buku asas dan buku tajuk serta rakamannya, boleh join kita jadi ahli. Yang mana yang belum lagi yang jadi ahli, saya nak mengajak, saya nak menyeru tuan-tuan dan puan-puan, ambillah kesempatan ini selagi mana Allah berikan kita peluang untuk bernyawa, bernafas, untuk kita belajar meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran bersama-sama. InsyaAllah kita betulkan kembali daripada asas. Kerana itulah orang kata apa, pembinaan bacaan Al-Quran itu berdiri dengan baik bila asas kita kukuh, iaitu makhraj huruf kita kukuh, kita tahu dapat membezakan satu dan dua harakat dengan baik,
dapat membacakan hukum-hukum tajwid juga dengan jelas. Ya. Baik, kita nak lihatkan ayat seterusnya. Sekali lagi, saya ingatkan yang belum lagi jadi ahli, boleh join kita jadi ahli. Tidak ada yuran bulanan dan tahunan. Ya. Yuran keahlian hanyalah sekali sahaja untuk seumur hidup. Kita teruskan ayat yang seterusnya. Qalu, qa dan lu masing-masing 2 harakat. Qalu apa dah? Ya? Nahnu ulu. Ni jangan panjang. Ini huruf ziyadah saja. Ada pada tulisan, tidak pada bacaan. Jangan baca ulu. Tak betul. Yang betulnya ulu. Qalu nahnu ulu quwwatin. Masuk berserta dengung. Daripada quwwatin jadi quwwatin wa ulu ba'sin. Samarkan. 2 harakat. Ba'sin syadidin. Masuk berserta dengung. Syadidin wal amru ilaiki fanzuri. Fanzuri madza ta'murin. Depa kata, lah ni ikutlah dia kata fanzuri madza ta'murin. Maksudnya kami pun tak boleh nak kata apa. Dia kata sebab kekuatan yang ada pada Nabi Sulaiman ini, kalau mereka masuk, datang ke kawasan kita, boleh hancur kita. Jadi, mereka balikkan kepada keputusan, kepada Permaisuri untuk lakukan. Sama ada apa yang perlu dilakukan. Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan. Di sini jelaskan. Qaryatan afsaduha wa ja'alu. Panjangkan 4 atau 5 harakat. Wa ja'alu a'izzata ahli. Maafkan. وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً. Ta marbutah kalau waqaf di sini dia ditukarkan kepada bunyi ha dan diberikan tanda mati mendatang. Jangan baca azillat tapi azillah, ya. Wa kadzalika yaf'alun. Jom tarik nafas, kita baca sama-sama. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. Boleh? Sekali lagi tarik nafas, kita cuba baca sama-sama. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. Kemudian sampailah kita pada ayat yang terakhir untuk hari ini. Tarik nafas, lepaskan. Jangan ke mana-mana. Sebentar lagi kita akan bacakan sama-sama. Daripada awal ayat 23 hingga 35. Sekarang kita lihat satu persatu dahulu. Ya. Diharapkan teman-teman semua masih bersemangat. Kalau masih bersemangat, belanjalah thumbs up. Dan jangan lupa komen seronoknya cinta Al-Quran. Dan jangan lupa untuk menekan button share sekiranya anda merasakan perkongsian ini bermanfaat. Kita teruskan ayat yang terakhir untuk hari ini. Wa inni mursilatun ilaihim. Di sini ikhfa syafawi, 2 harakat di sini ni. Jangan lupa. Ilaihim bihadiyatin. Di sini samarkan. Ikhfa hakiki, 2 harakat. Bihadiyatin fanadhiratun. Di sini iklab. Tanwin bertemu ba. Di sini asalnya ta ni tanwin di depan 2 dhammatain, tapi dalam Al-Quran Rasam Usmani dia tulis satu dhammah ditemani dengan mim kecil yang ekor ke bawah bertemu ba. Di sinilah hukum iqlab, ditukarkan daripada bunyi nun kepada bunyi mim. Fanadhiratun
bima mana ke jangan lambat ya. Bima dan ra dibaca tebal. Yarji'ul mursalun. Boleh ya, tarik nafas kita baca sama-sama. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Kemudian barulah berhenti. Okey tuan-tuan dan puan-puan, sekarang masanya untuk apa? Untuk kita baca sama-sama. Daripada awal ayat 23 hingga 35. Diharapkan teman-teman semua dah bersedia. Siapa yang nak ambil ayat, silakan. Siapa yang nak betulkan kedudukan, silakan. InsyaAllah, kita tenang-tenang dahulu. Kita berehat sebentar saja. Dalam 50 second sahaja. Jangan ke mana-mana. Sebentar lagi kita bertemu kembali. Dan kita baca sama-sama ayat 23 hingga 35. Surah An-Naml. Kita berehat seketika dan berjumpa selepas ini, insyaAllah. Baik, selamat bertemu kembali insya-Allah. Diharapkan tuan-tuan dan puan-puan semua dah bersedia untuk kita mulakan bacaan bersama-sama. Kalau dah bersedia, kita mulakan di atas kiraan 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inni wajadtu امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون
قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Jadi diharapkan sahabat-sahabat semua dapat mempelajari sesuatu insya-Allah. Bagi yang nak mengikuti sambungan bacaan ayat, jangan lupa untuk follow dan like page Fatihah Learning Center. Kita bawakan setiap hari secara langsung terus kepada anda jam 3 petang, 10 malam dan 7 pagi bacaan pengajian Al-Quran, dan insya-Allah dalam masa yang detik yang ada ini, insya-Allah pada jam 2 petang saya akan buat live berkenaan dengan kaedah cara menghafaz Al-Quran dengan mudah, satu kaedah inovatif yang mudah insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang nak mengetahui rahsianya boleh ikuti jam 2 petang setiap hari di page Facebook Fatihah Learning Center. Juga saya nak buka pada teman-teman yang nak belajar mengaji Al-Quran, nak mendapat bimbingan secara langsung dengan kami untuk dapatkan slot konsultasi dan sebagainya. Untuk kami akan berikan kepada mereka yang mendaftar menjadi ahli cepat Quran sebuah buku asas dan buku tajwid serta rakamannya. Jadi kalau anda belum lagi menjadi ahli, saya ingin menjemput tuan-tuan dan puan-puan, marilah, ayolah, selagi mana kita masih ada nyawa, masih ada kesihatan ini, marilah kita belajar balik mengaji Al-Quran bersama-sama dengan saya dan kawan-kawan yang lain. InsyaAllah kita dengan satu matlamat, satu objektif yang sama untuk dapat menguasai bacaan Al-Quran dengan baik, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan jangan bimbang, tidak ada yuran bulanan, tidak ada yuran tahunan. Yuran keahlian untuk menjadi ahli cepat Quran hanyalah sekali sahaja untuk seumur hidup, dan insya-Allah kita ada tawaran-tawaran yang kita berikan istimewa kepada mereka yang mendaftar menjadi ahli. Jadi mereka yang nak mendaftar, jangan lupa boleh pergi ke www.cepatquran.com ataupun anda boleh WhatsApp kami nombor talian hotline kita. Kalau ada tuan-tuan dan puan-puan yang belum lagi ada, ya, boleh print screen ataupun boleh ambil pen dan kertas, boleh tulis nanti WhatsApp kita ke nombor 0111-621-7797 seperti mana yang tertera di bawah. Saya ulangi, nombor talian hotline kita 0111-621-7797 ataupun boleh terus daftar di cepatquran.com. InsyaAllah
kami bersedia untuk bersama-sama anda dalam perjalanan ini, dalam persediaan menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala, hari yang mana kita semua akan bertemu dan diperhisapkan kembali, diperhitungkan kembali amalan ibadah kita, dan semoga amalan menuntut ilmu Al-Quran ini menjadi sebahagian daripada bekalan yang kita bawa pulang, dan sudah tentulah amalan membaca Al-Quran menjadi sebahagian yang amalan yang kita lakukan sebagai persediaan kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya berakhir, suka juga saya ingatkan sebentar tadi, sewaktu sebelum kita membaca bersama-sama, ada satu iklan berkenaan dengan tudung keluaran Fatihah Skaf yang kami keluarkan baru-baru ini. Sekiranya anda berhajat untuk memiliki koleksi yang terhad ini adalah koleksi yang kita keluarkan khusus daripada Fatihah Skaf, ya, menggunakan desain yang kita desain sendiri, insya-Allah, mempunyai 11 pilihan warna dan juga desain. Tuan-tuan dan puan-puan yang nak melihat dengan lebih dekat, dengan lebih detail, ya, boleh WhatsApp kita juga ataupun boleh komen nak order tudung ataupun nak melihat koleksi tudung di ruangan komen. InsyaAllah nanti kami akan balas komen anda, ataupun anda boleh terus WhatsApp ke nombor telefon yang tertera tadi itu di akhir iklan tudung itu, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ataupun boleh WhatsApp juga ke nombor 0111617797 seperti mana yang tertera di bawah ini untuk melihat koleksi tudung yang kita ada, ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh guna nombor yang sama untuk mendaftar menjadi ahli cepat Quran. Dan insya-Allah semoga ianya dapat menjadi satu semangat juga kepada muslimin dan muslimat, khususnya muslimat di luar sana, untuk menutup aurat, ya, mereka. Semoga ia menjadi inspirasi kepada semua dan juga inspirasi kepada generasi-generasi yang akan datang, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya kalau ada siapa soalan, kalau ada sebarang soalan, ada yang nak daftar jadi ahli sebagainya, saya nak berikan 1 ataupun 2 minit yang terakhir ini sebelum kita berakhir untuk sesi kali ini. Kalau ada sebarang soalan, insya-Allah boleh tulis di ruangan komen, ya, insya-Allah, sama ada berkenaan dengan pendaftaran cepat Quran. Kita mengalu-alukan semua daripada Semenanjung Malaysia, Sabah Sarawak, Singapura, Indonesia ataupun Brunei. Sahabat-sahabat yang mengikuti pengajian ini bersama-sama yang nak daftar jadi ahli, ya, kami alu-alukan yuran keahlian hanya sekali untuk seumur hidup, ya. Tidak ada yuran bulanan dan tahunan. Dan hari ini alhamdulillah dengan adanya teknologi yang ada, jarak tidak memisahkan kita untuk sama-sama belajar mengaji Al-Quran. Baik tuan-tuan dan puan-puan, ya, juga yang berminat untuk melihat koleksi ataupun nak order tudung, ya, boleh komen nak order tudung ataupun nak lihat koleksi tudung di ruangan komen, ataupun WhatsApp kami ke nombor yang tertera tadi, ya, 0111621797. Baik, jangan lupa janji temu kita esok hari, sambungan bacaan ayatnya daripada sambungan ayat ke-36 dan seterusnya, surah An-Naml. Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa saya berhenti di situ dahulu. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang sempurna jua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi yang silap, yang salah, yang kurang dan lemah daripada diri saya sendiri, saya mohon ampun serta maaf. Dan saya akhiri dengan hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran, dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci, dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi,
kuturuhu, dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kan tan janwan, kan tan ranhan, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad, bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata roha, adalaba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad, dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.